Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kamu akan bersama dengan cikgu dalam program e-Belajar yang dianjurkan oleh Jabatan Pendidikan Negeri Melaka bersama Majlis Guru Cemerlang Melaka dalam subjek Sains tingkatan 4, bidang pembelajaran 11 iaitu Daya dan Gerakan. So, welcome to kelas Sains Cikgu Aini. Jom kita belajar. Okey, sedikit pengenalan tentang diri cikgu. Nama cikgu Nuraini binti Haji Mat Ali. Sekarang ini cikgu mengajar di SMK Dato' Abdul Rahman Yaakob, Limau Melaka. Dan di sini cikgu sertakan email dan telegram cikgu untuk rujukan kamu sekiranya kamu ingin mengajukan soalan kepada cikgu. Okey, pada hari ini kita akan belajar standard kandungan 11.4 jisim dan inersia, dan pada akhir video ini kamu semua akan dapat menerangkan apakah itu jisim. Jisim kita dah belajar daripada tingkatan 1 dah. Okey, dan kamu dapat terangkan dengan contoh maksud inersia. Apa dia inersia? Okey. Yang ketiga, kamu dapat menjelaskan hubungan antara jisim dan inersia. Kamu boleh buat perkaitan. Apakah kaitan dia antara jisim dan inersia? Dan yang terakhir sekali, kamu dapat menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 contoh kesan inersia dalam kehidupan seharian. So, bab inersia ini sangat dekat dengan diri kita. Dia berlaku setiap masa dan setiap hari. Okey, di sekeliling kita. Jadi, apa tunggu lagi? Mari kita teruskan. Sekarang ni, cikgu nak kamu perhatikan apakah yang berlaku selepas pelanggaran. Okey, apakah yang terjadi kepada pemandu ataupun penumpang itu selepas pelanggaran. Dan apakah ciri-ciri keselamatan yang boleh kamu kaitkan dengan pelanggaran ini. Oleh itu, kita teruskan lagi kelas kita pada hari ini dengan slide seterusnya. Okey, slide ini menunjukkan terdapat satu kumpulan lelaki yang sedang berusaha membersihkan debu kotoran yang terdapat pada permaidani. Okey, kalau kamu lihat pada gambar tersebut, banyaknya debu-debu kotoran yang dapat disingkirkan daripada permaidani tersebut. Okey, dan tingkah laku ini ataupun perbuatan ini berkait dengan satu konsep sains yang kita akan pelajari pada hari ini. Baiklah para pelajar, pernah dengar tak perkataan jisim? Mesti pernah kan, sebab kita pernah belajar di tingkatan 1. Okey, apakah maksud jisim? Jisim ialah kuantiti jirim yang terkandung di dalam suatu objek. Okey, dan unit SI bagi jisim ini ialah kilogram, dan nilai jisim bagi suatu objek itu tetap jika kuantiti jirim dalam objek itu tidak berubah. So, nilai dia tetap, tidak akan berubah. Okey, seterusnya. Baiklah para pelajar, sekarang ni kita nak pergi kepada maksud inersia. Apakah maksud inersia? Inersia ialah sifat semula jadi suatu objek yang cenderung menentang sebarang perubahan keadaan asal objek dalam keadaan pegun atau sedang bergerak. Maksudnya, kalau dia sedang bergerak, maka dia akan terus bergerak. Okey? Kalau dia pegun ataupun dalam keadaan rehat, maka dia akan stay dalam keadaan rehat ataupun pegun, sekiranya tidak ada daya yang dikenakan padanya. Okey? Inersia ni tidak boleh diukur. Okey, inersia ni bukan kuantiti fizik. So, dia tidak ada nilai. Okey, so ini sekarang contoh inersia dalam kehidupan harian. Okey, kamu lihat di sini. Kita lihat di sini ada satu duit shilling diletakkan di atas keping kertas. Apa yang berlaku ialah apabila kertas tersebut digerakkan, duit shilling jatuh ke bawah, ke dasar gelas. Kenapa ini berlaku? Okey, tadi cikgu dah terangkan pada kamu tentang inersia bagi objek pegun, yang mana dia akan kekalkan keadaan asalnya iaitu pegun ataupun dalam keadaan rehat. Dan inersia bagi objek yang sedang bergerak, yang mana dia akan terus bergerak sekiranya tidak ada halangan di hadapannya. Okey? Sekarang ini, situasi yang saya paparkan sekarang ini ialah inersia bagi objek pegun. Okey, objek pegun tadi ialah duit shilling. Apa yang berlaku pada duit shilling ini ialah apabila kadbod disentap dengan laju, duit shilling akan terjatuh ke dalam gelas.
inersia duit shilling itu mengekalkan keadaan asal duit shilling, iaitu keadaan pegun. Okey, duit shilling itu tidak boleh bergerak bersama karbon, sebaliknya jatuh ke bawah ke dalam gelas akibat daya graviti. Okey, seterusnya. Ini pula bagi objek yang sedang bergerak. Okey, apabila kereta api bergerak ataupun bas bergerak ataupun kereta bergerak, penumpang dalam kereta api itu juga bergerak bersama-sama. Apabila kereta api itu diberhentikan, okey, secara tiba-tiba, badan penumpang yang sedang bergerak itu akan kekal bergerak ke hadapan. Okey, inersia penumpang itu mengekalkan keadaan asal penumpang, iaitu keadaan bergerak, maka penumpang itu meneruskan gerakannya ke hadapan. Sebab itulah kita akan nampak bila bas ke ataupun bila kereta kita berhenti secara tiba-tiba, kita akan terhumban ke hadapan, kan? Okey, itu yang berlaku dalam situasi yang cikgu terangkan tadi. Okey? Terus. Okey, jisim dan inersia ini kita boleh kaitkan dengan hukum gerakan Newton pertama. Dalam hukum gerakan Newton yang pertama ini, dia kata apa? Inersia sejajar dengan hukum gerakan Newton pertama oleh Sir Isaac Newton. Okey, hukum gerakan Newton pertama menyatakan bahawa sesuatu objek akan kekal dalam keadaan asalnya, iaitu sama ada pegun atau sedang bergerak dengan laju malar jika tiada daya luar yang bertindak ke atasnya. Jika tidak ada gangguan, okey, tidak ada halangan, maka bagi objek yang sedang bergerak, dia akan terus bergerak. Okey, manakala objek yang kekal pegun, dia akan terus pegun. Okey, baiklah, sekarang ni kita pergi kepada hubungan antara jisim dan inersia. Very simple. Sekarang ini kita akan melihat apakah kaitan di antara jisim dengan inersia. Okey, berdasarkan teori menerangkan bahawa jisim mempengaruhi inersia. Jadi, jisim bertambah, inersia akan bertambah. Jisim berkurang, inersia sesuatu objek akan berkurang. Kita dah tahu bahawa jisim tadi ialah kuantiti jirim. Manakala inersia ialah sifat semula jadi sesuatu objek, okey, untuk mengekalkan keadaan asalnya. Jadi, bagaimana kita nak tengok perkaitan antara jisim dengan inersia ni, kita lihat pada gambar di sebelah. Okey, pada gambar ini kita ada dua baldi. Satu dan satu lagi baldi yang kedua. Okey, kedua-dua baldi ini mempunyai saiz yang sama, panjang tali yang sama, tetapi baldi yang kedua ini berisi pasir. Manakala baldi yang pertama ini kosong, tidak ada pasir. Di sini terdapat perbezaan jisim. Okey, so pemboleh ubah dimanipulasinya ialah jisim baldi ataupun jisim pasir. Kalau kita lihat pada gambar ini, baldi nombor 2 ini inersianya lebih besar. Kenapa inersia di baldi nombor 2 lebih besar? Kerana jisimnya lebih besar berbanding dengan inersia pada baldi nombor 1. Okey? Kerana baldi nombor 1 ini kosong pasir. Okey? Kosong pasir dia. Jadi sekarang ini kelas, apa yang berlaku ialah apabila jisim bertambah, inersianya bertambah, maka kecenderungan objek ini untuk mengekalkan keadaan asalnya juga akan bertambah. Okey? Jadi apa yang berlaku ialah baldi lebih sukar untuk ditolak. Baldi ini lebih sukar untuk ditolak. Kenapa? Okey, saya ulang semula. Jisim mempengaruhi inersia. Semakin bertambah jisim, semakin bertambah inersia. Semakin bertambah sifat semula jadi, okey, baldi ataupun objek yang diisi dengan pasir,
untuk mengekalkan kedudukan asalnya. Okey, kedudukan atau asalnya dalam keadaan pegun. Maka baldi itu lebih sukar untuk ditolak. Simple, sangat senang. Okey? Kita lihat seterusnya. Manakala jika kedua-dua baldi tadi ditolak serentak dengan daya yang sama. Okey? Kita tolak pula dia. Kita tahu bahawa bila kita nak tolak baldi yang ada pasir tadi agak sukar, okey? Tapi kita cuba tolak dia dengan daya yang sama serentak. Kedua-dua baldi ini ditolak serentak. Okey, ditolak serentak dengan daya yang sama. Masa ayunan baldi berhenti berayun dicatatkan. Okey. Kita nak lihat masa ayunan baldi berhenti berayun dicatatkan. Okey. Daripada dapatan, baldi yang mempunyai jisim yang lebih besar ini memerlukan masa yang lebih lama untuk berhenti berayun. Okey? Baldi yang mempunyai jisim yang lebih besar ini memerlukan masa yang lebih lama untuk berhenti berayun. Kenapa situasi ini berlaku? Kerana baldi yang kita sudah tolak tadi cuba mengekalkan keadaan asalnya yang sedang bergerak. Okey? Keadaan asalnya sedang bergerak. Jadi disebabkan inersianya lebih besar, maka masa yang diambil untuk baldi berhenti berayun juga lebih panjang, lebih lama. Okey? Boleh faham? Bagus. Jadi masa yang diambil untuk baldi yang kosong ini, yang inersianya kecil, untuk berhenti berayun lebih cepat. Okay, so very easy. Okay, saya dah buatkan satu kesimpulan dekat sini. Semakin bertambah jisim, semakin bertambah inersia dan semakin bertambahlah masa yang diambil untuk baldi berhenti berayun. Okay, so kamu kena ingat tu je lah, simple Makin bertambah jisim, makin bertambah inersia dan semakin bertambah masa yang diambil untuk baldi tadi berhenti berayun. Okey. Sekarang ni kita tengok pada objek yang pegun. Okey. Kita tahu bahawa gajah ini mempunyai jisim yang lebih besar. Apabila gajah mempunyai jisim yang lebih besar, maka inersianya pun lebih besar. Jadi, kecenderungan gajah tadi untuk mengekalkan keadaan asalnya yang tidak bergerak, okey, bertambah. Jadi, apabila dilanggar oleh seseorang yang mempunyai inersia yang lebih kecil, gajah ini tidak akan berubah kedudukannya. Okey? Kita lihat kepada contoh yang seterusnya. Ada dua buah kenderaan, satu kecil dan satu besar. Okey. Kita dah ada idea. Semakin besar jisim, semakin besar inersia. So, semakin kecil jisim, semakin kecil inersia. Apa yang berlaku pada gambar ini ialah di jalan raya, apabila dua kenderaan yang berbeza jisim bergerak dengan laju yang sama, kenderaan yang mempunyai inersia yang lebih besar
sukar untuk dihentikan berbanding dengan kenderaan yang mempunyai inersia yang lebih kecil. Okey? Kalau kita lihat pada gambar ini, terdapat satu troli yang kosong. Okey? Troli yang kosong, maka jisimnya kosong ataupun jisim troli lebih kecil, maka inersianya juga lebih kecil. Jadi, troli tadi lebih mudah untuk ditolak ataupun digerakkan daripada keadaan asalnya. Tetapi, apabila troli dipenuhi dengan barang, maka jisim troli tadi lebih besar. Apabila jisim troli ini lebih besar, maka inersianya juga lebih besar. Oleh itu, troli itu lebih susah untuk digerakkan dari keadaan asal. Okay? Very simple. Okay. Dan ini pula adalah contoh neraca inersia yang digunakan oleh pihak NASA untuk menentukan jisim objek di angkasa lepas. Okey, so inilah alatannya neraca inersia. Okey, sekarang ini kita akan pergi kepada kesan inersia dalam kehidupan seharian. Okey, contoh yang diberikan pada kamu pada hari ini ialah kepala tukul yang longgar boleh diketatkan dengan menghentakkan bahagian pemegang tukul pada permukaan yang keras. Okey, tindakan mengetuk hujung pemegang tukul ini pada permukaan yang keras berkesan untuk mengetatkan kepala tukul pada pemegang. Inersia kepala tukul cuba mengekalkan keadaan pegun menyebabkan kepala tukul tadi ditekan lebih ke dalam pemegang. Okey, so pada bahagian ini kepala tukul tadi dia pegun berada di sini. So apabila kita ketuk, kita hentakkan pemegang tukul tadi ke permukaan yang keras, maka inersia kepala tukul tadi menyebabkan kepala tukul tadi bergerak ke bawah. Okey, dan menjadi lebih ketat. Okey, payung yang basah dapat dikeringkan dengan memutarkan payung itu dengan laju dan diberhentikan secara mengejut. Okey, bila kita dah putar payung tadi laju dan kita stopkan dia secara mengejut, okey, apa yang berlaku ialah titisan hujan tadi akan terus bergerak. Okey, titisan air hujan pada payung akan terus bergerak walaupun payung telah berhenti berputar. So, titisan air hujan tadi akan jatuh daripada payung. So, payung tadi boleh dikeringkan lah dengan mudah dengan cara memutarkan payung itu dengan laju. Okey, dan disebabkan inersianya yang sedang bergerak, maka dia tetap maintain kan keadaan asalnya itu, iaitu sedang bergerak. Kita dah belajar, okey, kesan inersia boleh menyebabkan kecederaan kepada pemandu kereta. Oleh itu, kereta kita semua dilengkapi dengan beg udara, penyandar kepala dan tali pinggang keledar. Okey, tali pinggang keledar ini berfungsi untuk melindungi pemandu sekiranya brek ditekan secara tiba-tiba untuk berhenti. Tali pinggang keledar juga menghalang pemandu daripada terhumban keluar semasa berlaku kemalangan. Tali pinggang keledar tadi dia akan menyekat kamu atau menghalang kamu daripada terhumban keluar. Sebab kalau momentum yang sangat kuat, pelanggaran yang sangat kuat berlaku, kemungkinan besar kamu akan terhumban lebih jauh ke hadapan. Okey, so bagi mengelakkan kamu daripada terhumban keluar daripada kereta sewaktu kemalangan, maka pastikan kamu memakai tali pinggang keledar. Yang kedua, beg udara. Okey, beg udara bertindak sebagai cushion udara. Di mana beg udara? Biasanya di sini. Okey, bertindak sebagai cushion udara untuk mencegah kepala pemandu terhentak pada steering. Serta mengurangkan impak pelanggaran kepada penumpang, mengurangkan kecederaan kepada kamu. Okey, pentingnya ada beg udara ataupun dalam bahasa Inggerisnya airbag. Okey, yang ketiga kita ada penyandar kepala. Okey, ini adalah penyandar kepala. Penyandar kepala ini melindungi leher daripada kecederaan parah. Okey,
disebabkan hentakan yang kuat semasa pelanggaran. Jadi, kesemua ciri-ciri keselamatan ini membantu kamu daripada menghadapi kecederaan yang parah, yang lebih teruk. Jadi, pastikan sentiasa menggunakan tali pinggang keledar dan memastikan bahawa penyandar kepala, airbag dan kereta kamu yang kamu naiki ataupun yang kamu pandu berada dalam keadaan yang selamat sebelum kamu menuju ke destinasi yang baru. Okey. Kelas. Inersia juga memberikan kesan negatif dalam kehidupan seharian kita. Contohnya, inersia dia akan menyebabkan kereta yang sedang bergerak laju sukar untuk berhenti. Kan? Inersia ini menyebabkan kereta yang sedang bergerak laju sukar untuk berhenti secara tiba-tiba. Apabila kereta tersebut sukar untuk berhenti secara tiba-tiba, maka kereta tersebut akan melanggar bahagian hadapan. Sama ada hadapan kereta ke, bahagian hadapan halangan yang terdapat di hadapannya, menyebabkan kemalangan. Jadi, pastikan selain daripada adanya ciri-ciri keselamatan yang terdapat dalam kereta, sikap pemandu dan keadaan pemandu sewaktu memandu juga memainkan peranan yang sangat penting. Elakkan memandu sekiranya kamu dah berada dalam keadaan yang mengantuk, tidak sihat, dan pastikan kamu mematuhi peraturan jalan raya. Semasa mendarat, kapal terbang yang berjisim besar tidak dapat berhenti dalam jarak yang pendek disebabkan inersia. Sebab itulah kamu lihat landasan-landasan yang terdapat di lapangan terbang mempunyai saiz yang sangat besar dan sangat panjang. Jadi, ia membantu kapal terbang tadi mendarat dengan lebih selamat. Kerana kapal terbang ini semakin besar jisimnya, semakin besar inersianya, semakin sukar untuk dia berhenti secara mendadak. Maka, kapal terbang memerlukan satu landasan yang panjang untuk membolehkan kapal terbang tadi mendarat dengan selamat. Latihan ini cikgu akan letakkan di bahagian description dan cikgu mengharapkan anak-anak semua cuba untuk menjawab soalan yang terdapat dalam latihan yang cikgu berikan. Buatlah persediaan awal untuk menghadapi SPM 2021 dan jangan buang masa. Walaupun kita berada dalam fasa yang agak menyedihkan di mana negara kita dan banyak negara lagi sedang dibelenggu oleh COVID-19, tetapi ia tidak menjadi satu penghalang kepada anak-anak semua untuk meneruskan pembelajaran di rumah. Oleh itu, sekian sahaja pengajaran cikgu pada hari ini. Dan cikgu mengharapkan anak-anak semua dapat memahami apakah itu jisim, dapat mengaitkan hubungan antara jisim dan inersia, dapat melihat apakah contoh-contoh inersia dalam kehidupan seharian kita, dan yang terakhir sekali dapat menyatakan apakah kesan-kesan daripada inersia ini. Oleh itu, cikgu mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua anak-anak yang bersama dengan cikgu pada hari ini. Dan cikgu doakan semoga semua anak-anak cikgu berjaya di dunia dan di akhirat. Sebelum itu, terima kasih kepada Jabatan Pendidikan Negeri Melaka, Majlis Guru Cemerlang Melaka dan guru-guru sains Negeri Melaka. Gunakan masa yang ada dengan sebaiknya. Kita jaga kita teguh, kita menang. Say no to COVID-19. InsyaAllah, jumpa lagi.